Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabtu. Sekarang ni jam 12.45 tengah hari. Dan tarikh hari ni 11 Julai 2020. Okey, kita kalau minggu sebelum ni kita tengok pullback. Jadi hari ni saya nak cerita pasal breakout. Breakout apa yang dikatakan breakout, dan juga beberapa contoh yang saya kalau saya kecilkan tu saya nampak tak? Rasa boleh nampak lah, sama je. Okey, beberapa contoh yang saya teringat dalam kepala sekarang ni lah. Kalau ada yang tertinggal tu saya minta maaf. Jadi breakout ni apa yang dikatakan breakout? Kalau kita dalam saham, breakout tu kita merujuk kepada di mana ada, sebab kita bila tengok chart, kita tengok yang sebenarnya kita tengok adalah harga, di mana pergerakan harga tu yang sentiasa berubah setiap hari ke setiap bulan ke. Dia tak adalah macam ni ya, tak. Harga sentiasa ke kanan saja. Cuma pergerakan dia ke kanan tu mungkin beginilah. Begini ke. Lepas tu kalau dia menurun pun macam tu ke. Dia tak adalah tiba-tiba patah balik ke belakang macam ni ya. Tak ada. Ini anak kita punya contengan ya. Jadi apa maksud dengan breakout tu? Dua. Pertama, breakout selalunya merujuk kepada aras harga. Katalah sekarang harga dia RM1, RM RM1. Tiba-tiba esok dia naik, dia jadi RM RM1.10. Okey, ini kita panggil dia breakout. Maksudnya daripada RM1, tiba-tiba esok dia jadi, esok ke lusa ke, tak kisahlah, bila-bila pun dia jadi RM1.10. Ini kita panggil dia breakout. Dalam kes ni maksudnya breakout ke atas, harga tu semakin ke atas. Satu lagi breakout RM RM1 hari ni, tiba-tiba esok ataupun lusa dia turun menjadi RM 0.90 sen. 90 sen lah senang cerita. RM1. Ini pun kita panggil dia consider breakout. Tapi breakout kali ni ke bawah. Jadi istilah breakout selalulah kalau kita sebut breakout, kita akan merujuk terus breakout ke atas. Dan walaupun breakout ke bawah ni tetap breakout, selalu orang panggil dia breakdown. Cuma jarang lah orang guna perkataan breakdown. Orang panggil breakout je lah. Cuma bila orang kata breakout, kalau kita baru nak mengenal breakout ke mana, atas ke bawah, selalunya breakout dia ke atas lah. Kita merujuk breakout. Jadi kalau orang kata breakout ke bawah, dia kena sebut dua kali. Breakout ke atas, breakout ke bawah. Tapi kalau orang tu sebut breakout, kita tahulah selalunya merujuk ke atas. Kalau kata breakdown, selalunya merujuk ke bawah. Untuk hari ni saya fokus pada breakout yang ke atas saja. Yang ke atas dulu. Jadi breakout ni saya pecahkan pada 3. Saya letak situ daily, weekly dan monthly. Lepas tu nombor 2 ni saya letak trend line ataupun pattern. Dan ketiga, indicator. Sorry, dia bila bercakap je nak start batuk. Okey. Pecahan dia nombor 1 ni daily, weekly dan monthly. Kenapa saya pecahkan kepada daily, weekly, monthly ni? Okey, sebab dan saya pecahkan kepada 3. Okey. Kalau kita merujuk kepada daily, selalunya daily, mana buat kotak Okey, daily, kalau kita buka pada carta daily, kita akan dapat satu kotak. Tak boleh pula buat kotak ni. Okey, bila saya buat daily, satu batang. So, bila ada kenaikannya esok ataupun bila-bila, ni dalam bentuk daily lah. Sama juga weekly. Maksudnya dia dah break high daripada yang semalam kalau kita pakai daily.
minggu lepas yang weekly, dan juga kalau monthly kita pakai bulan lepas. Okay, kenapa saya pecah 10, 20, 55 ni? Kebiasaannya yang selalu disebut orang, kalau daily lah disebut breakout, 10 days breakout, 20 days breakout atau 55 days breakout. Saya tambah ini 55 days sebab kalau tak silap saya untuk total breakout dia pakai 20 dan 55 ke 56. Jadi saya letaklah, kalau kita merujuk kepada daily, biasanya inilah nombornya selalu guna. Kenapa dia pakai 10? Kenapa tak 12 ke 13 ke? Saya rasa sebab mungkin nak senang kot. Ataupun macam ni, 10 mungkin mewakili 2 minggu, 10 days. 20 days mewakili 1 bulan. Dan 55 ni mewakili berapa bulan? 22, 4, 6, 60, lebih kurang 3 bulan. Cerita dia, kalau kata kita 10 hari, 10 hari dia breakout 10 hari punya tinggi. Dalam tempoh 10 hari tu, tak ada siapa-siapa pun berani beli harga paling tinggi. Tiba-tiba hari ke-10 dia bam, itu macam. Dia menunjukkan ada sesuatu minat belian yang melepasi harga yang sepanjang 10 hari ni dia dindong-dindong ni. Ini kita panggil dia breakout. Okay. Berapa nombor tu nanti terpulanglah nak guna berapa, saya cuma nak bagi tahu je lah. Yang kedua, breakout yang biasa kita dengar, 52 week high. 52 week high ni mewakili lebih kurang 1 tahunnya pergerakan harga. Maksudnya, kalau kita ada satu chart dalam tempoh ni, sepanjang ni, katalah 1 tahun, tiba-tiba ada harga berjaya break naik ke atas. Bayangkan sepanjang 1 tahun tak ada orang pun berani beli lebih tinggi daripada harga tertinggi sepanjang setahun. Tiba-tiba ada hari ni dah start orang beli, naik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada satu minat belian lah. Begitu power lah. Begitu power. Sama juga dengan 10 hari tadi. Dan all time high pula mewakili, nama pun all time high lah, orang tahulah. Mewakili di mana sepanjang hidup chart ni, sepanjang hidup dia, mana saya nak lukis ni, sepanjang hidup dia lah, katalah 20 tahun lah hidup dia macam ni, tiba-tiba ada satu harga naik paling tinggi, melepasi harga yang paling tinggi sepanjang 20 tahun hidup dia. So kita kata ini adalah all time high, paling tinggi. 20 tahun ke, kalau dia hidup dia 10 tahun, inilah yang paling tinggi dalam tempoh 10 tahun. Kalau hidup dia 60 tahun, inilah paling tinggi dalam tempoh 60 tahun. So kita panggil dia all time high. Jadi biasanya kalau kita breakout, inilah benda-benda yang kita akan nampak, 10 days, 20 days, 55 days ke, 100 days ke, 200 days ke kan. Lepas tu 52 week high yang selalu famous lah, selalu orang guna, orang sebut, dan all time high. Tak apa, nanti kita akan tengok pada chart contoh-contoh dia. Okey. Yang kedua, nombor 2 pula, kita merujuk pada trendline atau pattern. Kenapa saya gabungkan? Sebab trendline dengan pattern ni sebenarnya sama aja. Sebab kita akan melukis garisan support dan resistance. Untuk trendline, biasanya kita ada breakout down trendline dan juga kita ada breakout up trendline. Jadi kalau down trend line tu dia lebih kurang, katalah kita ada harga yang menurun macam ni, menurun. Alamak, saya ingat lah pula, tiba-tiba ada satu kenaikan. Jadi masa kita buat satu garisan ni, garisan ni dipanggil down trend line, di mana harga sepanjang hidup dia di sini tak berani melepasi garisan trend line bayangan yang kita lukis ni. Sampai kat sini tiba-tiba dia berani break, sehingga dia merubah perjalanan harga ni daripada turun, tiba-tiba dia break. Dia nak menunjukkan satu benda yang mungkin trend dia akan berubah lah, mungkin trend dia akan berubah, ataupun senang cerita ada minat belian lah. Tadi macam cerita tadi yang sama kat atas ni, tak ada orang minat, tiba-tiba kali ni ada orang minat pula. Itu kalau trend line. Down trend line. Kalau up trend line pula, katalah kita ada satu harga yang sedang menaik,
naik. Alah, saya ingat dah pula. Sorry dah. Naik, naik. Tiba-tiba dia dah start bertukar angle lah. Kita boleh buat satu dotted line. Tiba-tiba kat sini ada perubahan. Maksudnya sepanjang dia hidup ke atas ni, tidak ada satu harga pun berani turun daripada garisan bayangan yang kita lukis. Tiba-tiba ada pula orang berani pula jual sampaikan harga tu turun ke bawah. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan dulu tak ada orang berani nak jual ataupun ramai orang beli kat sini, ramai orang beli kat sini, sampai kat sini dah tak ada orang beli dah. Lebih banyak menjual, tu yang dia jatuh. So ni pun kita panggil dia breakout downtrend line. Breakout uptrend line. Ataupun nama satu lagi dia panggil breakdown lah. Breakdown Okay. Bila kita buat garisan yang macam tu, kalau kita ambil panjang tadi, kita biasa panggil downtrend line, uptrend line lah. Tapi kalau kita membuat kalau kita nampak macam pattern pula, contohlah kata triangle lah. Contohlah macam ni, tiba-tiba dia ada up. Jadi macam mana pula ni lukis ni? Patutnya dia pendek sikit. Okey, boleh dia break. So untuk macam ni, kita panggil dia kita nampak seolah-olah ada satu pattern di mana kalau kita sambung antara high dengan high ni, resistance dia dengan low ni, membayangkan seolah ada macam pattern. Ini yang dia panggil triangle pattern. Jadi bila masa cerita dia sama juga, tak ada orang berani beli kat atas dan tak ada orang berani jual kat bawah, ataupun nama lain, ramai seller kat sini, ramai buyer kat sini, ramai orang menjual kat sini, ramai beli kat sini, ramai orang jual kat sini, ramai beli kat sini, sampai kat sini perubahan. Yang mana menjual kat sini dah tak mampu nak menahan nafsu jual, terpaksa bertukar status, dia pun belasah beli juga, menyebabkan harga tu breakout. So ini kita panggil dia kawasan breakout lah. So untuk triangle pun ada banyak jenis. Kita ada jenis macam triangle ada ni, apa ni, ascending triangle mana aduh, pening lah. Okay. Nanti cek balik bukalah YouTube, dia ada ascending triangle, descending triangle. Dia kaki ni kan, dia makin naik ke atas. Tak salah saya ni panggil ascending lah, kaki naik ke atas. Lepas tu kalau yang kaki bawah ni rata, lepas tu dia makin turun, dia panggil descending. Ataupun dia ada satu lagi tu, ada panggil symmetrical triangle. Maknanya atas dengan bawah ni sudut dia sama. Yang ini sudut dia tak sama, satu garisan, satu lurus, melintang lurus, satu lagi menaik, satu lagi kaki dia melurus tapi atasnya menurun. Ini rasa descending, yang atas ni ascending, yang ni symmetrical. Lepas tu kita ada juga dipanggil box ataupun box senang lah. Okay, box ni paling senang. So kita ada satu harga di mana harga tu cuba bergerak, dia pusing lah macam mana pun, tapi cerita dia umpama terkepung di dalam, minta maaf lah saya punya lukisan ni mungkin tak berapa cantik, tapi seolah-olah dia terkepung dalam satu kawasan yang julat dia lebih kurang sama, atas ni dan bawah ni. Supalah cerita dia, atas ni seller ramai, bawah ni buyer ramai, atas seller ramai, bawah ni buyer ramai, atas ni seller ramai, bawah ni buyer ramai, dan tiba-tiba ditakdirkan satu hari dia breakout, ataupun kita kata breakdown. Tapi saya nak cerita breakout lah hari ni Jadi kawasan yang sini, ini kita panggil dia breakout lah. Dia berjaya keluar dari kawasan kotak. So kotak ni kita boleh buat satu yang begitu panjang tempoh dia. Ada juga kotak yang kecil saja tempoh dia, mungkin mengambil masa 3-4 hari. Ada juga yang hanya masa 20-30 hari. Dan dia related dengan yang atas ni juga sebenarnya. All time high, 52 high, sama je. Nombor 2
related tu nombor 1. Sebab tu saya letak nombor 1 dulu, cerita dulu nombor 1. Sebab ada orang dia tak pakai pattern-pattern ni. Mata dia cuma nampak 52 high, all time high dengan daily punya breakout. Dan dia tak adalah nak lukis pattern-pattern ni ya. Sebab mungkin sekolah dia tak, dia belajar pattern tapi bagi dia sama je. Dan juga rounding. Okay, rounding ni normally lah, rounding tu kalau kata ada satu kenaikan, tiba-tiba dia turun, dia buat bulat. Lepas tu ini dia naik, ini paling tinggi, lepas tu dia turun, pening sampai sini, tiba-tiba whatever dia buat lah, tu break. Okay, ini kawasan kita panggil rounding. Rounding lah, rounding ni pun banyak jenis. Macam ni ada panggil rounding, ada yang jenis, ada panggil rounding bottom yang macam ni. Sini dia punya paras paling tinggi, dia break. Ni kita panggil rounding bottom. Yang ni dia panggil rounding juga lah, bottom lah, rounding bottom. Ada juga orang panggil cup and handle. Cup and handle ni dengan triangle lebih kurang sama je. Cup and handle dengan triangle, lukis macam mana pun tetap sama cerita dia. Cup and handle, aduh saya lupa nak letak, nak lukis flag lah dalam tu. So cup and handle naik sini, pusing sini, lepas tu dia turun sini. So ini pun kita boleh panggil flag juga. So lupa saya nak dalam ni tadi triangle, box, rounding ni sebenarnya triangle ni kira flag tu pun lebih kurang sama lah, flag, pennant lah, sama lah. Ok, settle yang tu. Dan nombor 3 kita ada indicator. Ok, katalah breakout dia macam mana. Kita ada satu indicator. Salah pakai tu, pakai ni lah. Ada satu garisan indikator, katalah satu ni saya ambil moving average lah. Moving average bergerak sini, jadi kita ada pergerakan harga yang begitu. Jadi bila kawasan ni katalah dia dari bawah, dia break dia punya moving average ni, kita panggil dia breakout lah. Dan juga contohlah kalau kita ada satu indikator oscillator, contoh macam RSI. Katalah RSI ni dia sini biasa 80, dia 50, bawah ni berapa? 20, kadang 20, kadang 30, ikut pada ni lah. So kadang RSI tu bila bergerak pun dia lepas 50 ni pun kita panggil breakout, breakout 50. Lepas tu sini 80, 70 lah kot, 70, breakout 70, momentum, momentum gila. Ataupun tiba-tiba dia turun, dia break 70 ni, breakdown, turun bawah 20, breakout, breakdown ke bawah, oversold. So ini pun kita boleh kata consider sebagai breakout lah. Dan yang terakhir sebelum saya pergi pada chart adalah breakout volume. So breakout volume pun agak menarik sebenarnya. Selain tadi keseluruhan atas yang saya cerita ni, semua ni atas ni cerita hanya pada harga termasuk dalam moving average, kecuali volume. Sebab volume ni pun dia sejenis indikator. Jadi kalau indikator kan volume kita dekat volume kat bawah tu kan kita ada kotak-kotak volume tu lah. Betul, ada kotak, ada yang macam ni, lepas tu ada yang tegak, yang kecil, ada, lepas tu warna merah hijau lah selalunya. So antara volume, katalah kalau kita tengok daily, bising pula belakang ni, daily. So volume hari ni tiba-tiba break, dia break semalam punya, ini pun kita kena volume breakout lah, ada dalam jenis kategori ni kita. Ok, sorry lah dah terlalu panjang yang tu. Jadi yang semua ni saya cuba, saya nak buat 2 page tak boleh, tapi saya alihkan dulu lah, nanti kita akan tengok-tengok balik. Ok, so sekarang ni kalau kita tengok pada breakout, jenis-jenis breakout tadi, jadi saya nak tunjuk lah kalau daily macam mana kita nak tengok dalam chart tu breakout daily tu. Ok, katalah kita ambil kawasan sini, ini chart weekly lah, kita ambil daily. So daily, bila dalam chart tu saya ambil chart ni, chart KGB. Ok, katalah saya dekatkan sikit. Ok, so
Katalah saya ambil area sini. Okay. Ini adalah candle hari ini. So esok consider breakout tak? Ya, consider breakout. Yang ini pun consider breakout. Maksudnya setiap kali ada harga yang berjaya break ke atas, kita anggap dia sebagai breakout. Cuma saya tak cerita dululah yang mana sama ada kita nak pakai high dia ataupun close. Yang penting dalam kes ni kita cerita high dulu. Maksudnya dia break high dah. High ni paling tinggi untuk candle yang ni. Candle yang ni. Dan esoknya ada breakout. Dia break. Dia break. Yang ni tak break sebab high dia tak lepas high. Ini simple lah. Saya rasa senang lah kan. Breakout. Tapi kalau orang tanya mana lagi kuat? High ke atau close? Yang penting close lah. Close lagi penting lah daripada high. Tapi high tu untuk kita tengok emosi lah. Bila kita tengok candlestick, bila kita tengok high tu kita nak tengok emosi pada ketika itulah. Tapi kalau kata nak yang lebih kuat adalah closing price lah. Okay, tadi daily. Kalau weekly, so samalah. Buka kecap weekly. So chart weekly dia contoh macam ni. Okay, ini dia breakout. Ini dia breakout. Ini tak breakout. Ini tak break. Last week punya. Ini dia break. Ini dia break. Ini dia tak break. Ini dia break. Ini dia break. Ini break. Ini tak break. Yang ini breakout. Sama juga kalau kita buka ke monthly. Ini break tak? Ini break. Ini break. Tapi kuat ke tak kuat? Sebab kita kalau kita rasa closing dia lebih cantik, lebih kuat, patutnya closing dia kena di atas. Tapi kalau kata breakout, inilah dia break lah. Sebab tu dalam bila kita buka dalam can trade ni daily plus lah. Daily plus. Okey. Kita buka support resistance, kita akan nampak dia break. Dia akan bagi tahu lah break resistance ke break support ke berdasarkan high. Dia pakai high. Okay. Dan kita ada 52 week high. Oh sorry, macam mana kita nak kata yang breakout 10 hari apa semua tu? Okay, dia macam ni, senang je. So kita kena kira. Contohlah saya ambil ni lah. Saya ambil ini. So macam kita nak tahu dia 10 hari ni daily chart jadi kita kena kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sepanjang 10 hari ni tak ada orang berani beli lebih tinggi. Kat sini baru dia berani beri lebih tinggi. Ini kita kata dia breakout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita nak 20, kira lah sampai 20 hari. Kalau nak 55 hari, kira lah sampai 55 hari. Okay. So, macam mana dengan 52 week high? 52 week high, okay, 52 week high mewakili tempoh dalam tempoh 1 tahun lah. Jadi kalau saya ambil carta ni, katalah kita ambil dalam tempoh 1 tahun dia breakout kat area sini. Okey. Break kat sini, area sini. Jadi kita kena tengok sini 2017. Alamak, dekat situ. Bawah sikit. Bawah sini lah. 2015, 2016, 2017 sebab dia breakout 52 week high. Ada contoh nak tunjuk Katalah kita beranggapan dah tempoh antara sini ni perjalanan ni 1 tahun. Dia sama dengan 52 week high. Jadi bila dia breakout kat sini, harga tu naik lagi tinggi daripada tempoh ni kita panggil dia 52 week high. 52 week high yang dalam bulatan ni lah 52 week high. Okay, kalau kata all time high, senang sikit cat ni. Okay, all time high sepanjang hidup dia, katalah sini sampai sini. Sini sampai sini. Okay, ini hidup dia.
melintanglah apa semua, pening sampai satu masa 545 ni, pada ketika ini dia cuba break. Dia break. Ini kita panggil dia breakout all time high. Waktu ketika itu sebab inilah yang paling tinggi, so dia breakout all time high. Jadi lepas dia break ni, ini all time high, dan tak ada turun lagi. Itulah itu cerita dia. Okay, kalau ditanya mana satu yang lagi bagus, saya dah tunjuk tadi, nanti boleh ulang video tadi. Kita nampak 52 high punya break pergi macam mana, all time high punya break pergi macam mana. Sebab apa? Konsep kalau breakout tetap sama. Kalau nak naik chart kena buat apa? Dia kena break lah. Dia tetap kena break. Dia buat high, dia turun ke apa ke, dia tetap kena break kalau dia nak naik atas. Dan dia tidak turun lagi lah. Kalau dia start ni dan kalau dia turun balik, turun ke bawah, kita tak katalah memang dia breakout, tapi tak jadilah breakout tu. Jadi boleh bayangkan lah antara 10 hari, 20 days, 55 days, 52 week high dengan all time high, kenapa selalu orang sebut 52 high tu, kenapa kena fokus kat dia. Kalau dia breakout all time high, kenapa? Inilah boleh bayangkan lah, bila dah buat new all time high dan dia tak turun lagi, dia tak ingat dunia lah. Dia tak ingat dunia. Okay, untuk downtrend line, untuk case ni susah lah lukis ni. Saya nak cari yang downtrend line cantik sikit. Inilah ni senang. Okay. Pada ketika ni kita dah boleh lukis. Sekejap, mana saya dah habis contoh untuk nombor 1 dah habis. So nombor 2 trend line dengan pattern. Okay, trend line pattern saya gabungkan je lah terus. So, untuk trend line dengan pattern, kat sini kita ada nampak resistance yang kita boleh lukis, ada point-pointnya. Jadi kita boleh lukis satu down trend line sebab dia dalam kedudukan menurun, jadi kita boleh lukis lah down trend line. Okey. So di mana dia start breakout, inilah kita panggil dia breakout. Super juga kalau kita buat pattern, kita ada nampak kaki kat sini, kita nampak kaki kat sini, nampak kaki kat sini. So kalau kita sambungkan kaki dengan kaki ni, kita akan nampak dia seolah-olah sama macam triangle. Betul tak? Sama macam triangle. Jadi sebab tu saya kata kalau down trend line, up trend line ke, kalau kita lukis gabungkan, dia akan jadi pattern juga. Pattern triangle ke apa. So, dalam down trend line, so up trend line pun ada. Dalam case ni up trend line dia ni boleh lukis. Ini kalau yang jarak jauh katalah jarak jauh. So kita ada permulaan sini, saya ambil sambung sini. Ni tak lukis tepat je, cuma ala-ala kadar. Kan kalau nak cerita tepat-tepat ni kan mau 3 jam lah. 3 jam kena bayar. Okey, so kita ada sini, kita ada sini, kita ada sini. Ada minat buyer sampai kat sini, buyer mana pergi? Mana pergi buyer kat sini, buyer kat sini, buyer kat sini. Mungkin buyer tak suka beli kat sini lah, dia suka beli lagi kat bawah. Okey. So ini kita panggil breakout downtrend line lah. So rounding bottom kalau ada kat sini, kalau saya nak tunjuk. Okay, rounding bottom ni dia sebenarnya lebih kepada bayangan masing-masing lah kan. So macam ini kita boleh buat box juga, pattern box, pattern box ataupun silicon box lah. Okay, pattern box. Maksudnya bila kita ada resistance, so kita ada support kat bawah ni. Bila dia breakout, tak ada orang berani beli, tiba-tiba ada orang berani beli. Kita boleh buat box. Dalam masa yang sama, kalau kita perasan, kita boleh membayangkan dia macam rounding bottom jugalah. Rounding bottom. So rounding bottom ni bukanlah semestinya kena bulat-bulat terus. Kita nampak dia seolah-olah macam buat rounding bottom jugalah. Bila buat pattern ni, dia kita sebenarnya dia berhayal dengan ilmu, bukannya berhayal main hayal lah, apa saja semua nak lukis. Asal tengok ni semua bayang bottom, rounding bottom. Ini silap-silap pun boleh juga bayang jadi rounding bottom. Tak apa, bayang macam mana pun tak kisah, janji untung.
Janji tahu kat mana nak cari. Okay. Satu lagi ni pun sama, kita boleh buat. Jadi kita boleh tengok lah, setiap kali dia breakout kalau ke atas, asalnya datang dari bawah, dia breakout ke atas, kemungkinan besar dia nak ke atas lagi. Kalau tak ada lagi ke atas, dia datang dari bawah ni, berkumpul, cilok baik punya, dia break ke bawah, ada possibility yang dia nak turun lagi ke bawah. Itulah pentingnya breakout. Orang takut nak beli breakout, tak perlu takut lah nak breakout. Check kalau nak naik macam mana. Saya penat dah ulang-ulang benda ni. Dia akan buat macam ni. Cuma kalau kita beli breakout tak jadi tu selalunya sebab market tak cun lah. Mood market tak cun. Dia bila market cun, kita tak berani beli breakout. Takut. Bila market tak cun, kita pula berani breakout. Sebab apa? Harga tu dah memang dicampak ke atas. Dia dah tarik kita punya minat untuk beli. Market nak mudi dah ni. So kita nampak, ui boleh beli. Sebab sekali beli breakout tak jadi ya. Okay, triangle, box, rounding, flag ke apa semua tetap sama. So indikator, saya nak habiskanlah cerita ni, lama sangat dah. Indikator, so katalah indikator saya pakai moving average. So mana kita kata breakout? Breakout. So breakout dia mesti ni moving average 20 lah. So kalau breakout, harga tu mesti berada di bawah lah. Senang cerita. Dan bila dia naik ke atas, ni kita panggil dari kawasan dia break lah. So kalau kata dia turun balik, dia break ke bawah. So ni kalau nak breakout ke atas, harga mesti di bawah moving average ni, baru kita kata dia breakout ke atas. Okay, kalau kata saya pakai indikator RSI tadi, boleh nampak lah, biasalah RSI. So kita nampak harga dari bawah, tiba-tiba dia break 50. Ni gasan tengah ni 50. Ni kita panggil breakout. So di mana harga kawasan breakout? Sini. Katalah di bawah, dia break 50. Saya tak nak cerita lah berapa nak pakai. Sekarang ni cerita bukan pasal berapa indikator, macam nak tengok indikator ni, lebih kepada nak bagi tahu apa masuk breakout lah. Dan kalau kata volume, okey. Volume ni best. Kenapa? Kalau tengok harga tanpa volume, umpama macam tengok cerita tak ada subtitle. Kita faham-faham gitulah, tapi orang gelak, kita gelak. Pernah tengok cerita Hindustan tak ada subtitle tak? Ataupun subtitle dia lari. Saya pernah tengok cerita Hindustan kat wayang, subtitle dia lari. Orang gelak dulu. Orang yang faham bahasa Hindustan tu dia gelak. Kita yang sebab tengok subtitle tu dia lambat sikit nak gelak. Dia orang dah gelak dulu. Umpama macam itulah. Jadi apa yang dikatakan breakout volume tu, okay, pada ketika inilah tiba-tiba volume tak ada ni. Umpama tak ada lah ni. Bukan tak ada, kalau kata kita dapat tengok dekat-dekat, lah ni kacau lah, katalah tengok macam ni ya. Ada ni, naik turun. Ada, volume memang ada, tapi secara tiba-tiba volume start melebihi daripada apa yang dia pernah buat sini. Tiba-tiba dia dah start masuk. Ni kita panggil volume masuk. Dia naik. Dan harga pun naik. Tu menunjukkan apa? Samalah macam breakout tadi, menunjukkan ada minat belian yang terbaru. Jadi kalau kita tengok dari jauh pun, kita akan nampak kawasan sini tadi, kawasan ni tak ada volume, tiba-tiba ada kemasukan volume. Okey, ringkas terakhir, bila breakout apa yang kita perlu tengok? Satu, harga, dan juga kedua, kita tengok volume. Volume mesti lebih lah, at least lebih lah daripada yang kita nampak sebelah kiri ni. Dan kedua, lepas dia breakout, at least kalau daily tu lah, 2 hari selepas tu dia tak jatuh balik. Kita tak nak harga yang dia break, hari yang kedua, hari ketiga pun jatuh balik ke bawah tempat dia breakout. So maknanya dia tak ready lagi untuk naik lah. Ataupun sebenarnya itu yang kita kata breakout tak jadi tu. Okay, itu saja. Saya rasa terlalu panjang. So kebanyakan video yang dibuat ni lebih kepada pengenalan saja. Jangan terlalu take serius sangat lah. Janganlah cek. Kalau ada salah dan silap tu, saya minta maaf. Janganlah orang kata salah tu. Saya tahu saya kebanyakannya salah dalam ni. Saya tak ada skrip. Saya cuma pakai terus cakap je. Salah memang ada salah. Jadi yang mana salah, tolong betulkan, tolong improvekan. Yang mana betul, yang mana betul improvekan lagi. Yang mana salah,
Jangan ikutlah dan juga cuba cari yang betul punya. Assalamualaikum, kita jumpa lagi di lain video. Bye bye.